Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama. InsyaAllah pada pagi ini sebelum masuk tajuk yang ke-7, hadis terakhir, belum baca lagi hadis terakhir, itu hadis yang kelima di bawah bab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun hadis yang ke-73. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wida'. فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح. Diriwayatkan daripada Abi Umamah, yaitu Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata Sudai ataupun Abi Umamah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, berucap pada haji perpisahan. Baginda menyebutkan, bertakwalah kamu kepada Allah, tunaikan, dirikanlah sembahyang fardu 5 waktu, wasumu syahrakum, dan berpuasalah puasa fardu pada bulan Ramadan. Itu maksud wasumu syahrakum. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah kewajiban zakat fardu berkaitan dengan harta-harta kamu. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kamu. Tadkhulul jannah, pasti kamu akan masuk syurga Tuhan kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di akhir kitab As-Salah, di akhir kitab As-Salah. Imam Tirmizi menyebutkan bahawa hadis ini adalah hadis hasan mengikut satu jaluran sanad, hasan sahih dan sahih mengikut satu jaluran sanad yang lain. Ini merupakan hadis terakhir di bawah tajuk yang ke-6, iaitu bab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, iaitu Sudai bin Ajlan, beliau menyebutkan bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap pada haji wida' itu. Seperti yang kita maklum bahawa Nabi mengerjakan haji ini sekali, itu pada hari perpisahan, haji perpisahan itu, di mana Nabi sebut beberapa perkara dalam ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, supaya bertakwa kepada Allah. Jadi Nabi sebut ni bertakwa kepada Allah, berpuasa, salat 5 waktu tu, as-salawatul maktubat itu, puasa bulan Ramadan, menunaikan zakat, ni sedekah wajib. Begitu juga mentaati pemimpin. Jadi Nabi sebut beberapa perkara ini sebagai wasiat Nabi. Biasanya ulama sebut ucapan Nabi pada haji wada ini sebagai wasiat, pesanan yang sangat penting. Rupanya ini tahun terakhir Nabi hidup. Jadi apa yang disebut oleh Nabi ini mana sangat penting, sangat penting, sehingga diberi
disebut oleh ulama sebagai wasiat Nabi. Bertakwa kepada Allah, berpuasa, solat, zakat wajib, dan taat kepada pemimpin. Pasti kamu akan masuk syurga Tuhan kamu. Jadi seperti hadis-hadis lain, Nabi sebut buat beberapa perkara masuk syurga. Dalam riwayat lain, dalam hadis-hadis lain, mana sebut perkara-perkara yang tidak sama. Seperti ni sebut bertakwa, sembahyang, puasa, zakat. Dalam hadis lain ada sebut hak lain pula, isi kandungan hadis. Tapi ujung hadis tu Nabi sebut pasti kamu akan masuk syurga kamu. Misalnya mengucap 2 kalimah syahadah, setengah hadis tu sah sebut man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah misalnya. Sesiapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, maka dia pasti masuk syurga. Jadi hadis-hadis sebegini dia tidaklah memberi erti secara mutlak, tidak. Tidaklah bila kita buat hal ni saja maksudnya maka dapat masuk syurga. Dia tidak memberi makna begitu. Tetapi ini hadis targhib, dia panggil hadis bila nak galak seseorang, maka dia ringkas saja, tidak berbelit-belit, ringkas saja. Tetapi maksud dia mafhum yang kita boleh faham daripada berdasarkan kepada pensyarah hadis ini, kita dapati bahawa kenyataan Nabi ini merujuk kepada melaksanakan perkara-perkara yang Nabi sebut ni dengan memahami tuntutan dia. Misalnya bertakwa. Kalau sebut bertakwa kepada Allah saja pun sudah padan dah. Sebab bertakwa kepada Allah tu dengan erti ikut segala titah perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Padan dah sebenarnya. Kalau kita nak pergi lebih jauh lagi, Nabi sebut sesiapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, maka masuk surga. Tu pun padan dah. Kalau nak urang, kerana maksud la ilaha illallah bukan sekadar sebut di bibir saja, tidak. Dia mesti diterjemahkan maksud la ilaha illallah itu dalam kehidupan. Bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang berhak disembah, yang menciptakan alam ini dan berhak disembah Allah itu, dia memberi erti mengikut segala titah perintah Allah. Kerana dalam agama Islam ni seperti mana yang kita maklum bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan Islam ni sebagai satu agama yang membentuk kehidupan manusia dalam semua aspek kehidupan, semua sekali. Itu makna agama Islam. Yang mana kalau seseorang itu hanya jaga sembahyang saja, puasa saja, zakat, kalau dia jaga ni saja katakanlah, dia ikut betul secara literal lah, bertakwa kepada Allah, dia tidak buat lah. Dia tidak buat. Dia ikut segala bertakwa kepada Allah bagi dia je, katakanlah dia kata tidak buat benda-benda haram, dia faham begitu misalnya. Lepas tu sembahyang 5 waktu dia jaga, puasa bulan Ramadan dia jaga, zakat dia keluarkan zakat itu, dia taat kepada pemimpin. Banyak lagi suruhan Nabi lain yang tidak disebut secara jelas dalam hadis. Tak mungkin lah kita kata tak mungkin dia akan masuk syurga sekadar dia buat hal ni saja. Sebab apa? Sebab banyak lagi tuntut tak ke setebal tu gerak hadis yang lebih banyak lagi, beratus ribu hadis. Tak kira hanya sezahir ini maksud dia, tidak. Sebab tu dia kena tengok dalam konteks yang lebih luas. Cuma sebut hal ini sebagai perkara-perkara asah yang sangat penting, yang mana perkara ini sebenarnya dia ada perbincangan khusus, dan setengah-setengah perkara itu telah kita sebut secara panjang lebar sebelum ini. Jadi kalau nak urang satu-satu tu dia tidak perlulah, sebab dia akan ada bab khusus akan datang. Misalnya bab ketaatan kepada pemimpin, ada bab khusus dalam kitab ni. Begitu juga dari segi menunaikan perkara-perkara fardu, dia ada bab khusus juga dalam hadis ni. Jadi poin-poin yang disebut oleh Nabi SAW tu kita akan bincang khusus akan datang. Cuma dalam hadis ni bersesuaian dengan tajuk kita ni, ittaqullah tu lah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah perkara-perkara lain itu berkenaan dengan puasa, zakat dan sebagainya, tu kita boleh bincang di tempat lain dalam kitab ni juga secara khusus. Jadi kesimpulan hadis ini, yang pertama,
Yang pertama, melakukan amalan-amalan yang disebut oleh Nabi SAW ini, iaitu sentiasa menjaga hukum hakam Allah. Itu makna ittaqullah. Saya terjemah dengan bahasa yang ringkas, menjaga segala hukum hakam dan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang, puasa, zakat, taat kepada pemimpin dalam konteks agama adalah merupakan ciri bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab takwa ni bukan sekadar sebut di lidah, tidak, tapi dia ada ciri dia. Ya, kita sudah bincang panjang, ni hadis terakhir ni, ya. Yang kedua, melalui hadis ini juga para ulama membuat kesimpulan bahawa bertakwa kepada Allah adalah merupakan tariqul jannah wa syartu dukhuliha, adalah merupakan jalan ke syurga dan syarat untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila Allah sebut beberapa item tu, beberapa perkara tu dah, Allah pun sebut tadkhulul jannata rabbikum. Kalau kamu melaksanakan dengan penuh istiqamah, dengan penuh ketaatan, dengan penuh keredaan, dengan penuh keikhlasan, perkara-perkara yang disebutkan tadi, pasti kamu akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, istiqamah melaksanakan ibadat kepada Allah semasa hidup di dunia adalah merupakan faktor kejayaan di hari akhirat. Melakukan amal ibadat di dunia dengan istiqamah, faktor mendapat kejayaan di hari akhirat. Apa maksud? Maksudnya, apa yang kita buat atas dunia ni kadang-kadang kita tidak nampak kejayaan dia. Kita tidak nampak. Sebab kita atas semaya, tak ada orang bayar pun kita semaya je. Kadang-kadang orang itu nego, tak untung pun nego dia, bankrupt. Dia semaya, orang yang semaya juga kadang-kadang untung nego. Nah, ya, sebab itulah ulama sebut, maknanya hak kita istiqamah atas dunia ni menjadi penyebab kejayaan di akhirat. Kejayaan yang hakiki, dia terlepas daripada azab Allah. Sebab kalau atas dunia ni tak dikira lagi, dia tak sudah atas dunia ni. Tak sudah dunia. Semaya ke puasa ke, setengah tu hancur mati. Nah, ditipu balik setengah hang dalam kebakaran. Tapi tu orang bertakwa tu, dia tak kira gitu. Bukan kata bila dia mati dalam keadaan ngeri. Misalnya kita tengok kemalangan yang berlaku, ataupun kadang-kadang seorang tu soleh, misalnya anak dia kena roboh, macam-macam insiden-insiden yang berlaku atas dunia ni. Hal tu bukan dimaksudkan hal tu. Hal tu dia tak kira tu. Jangan kita kira bila seorang tu mati dalam keadaan tragis maka kita kata dia tu su'ul khatimah, mati. Tidak. Dia tidak maksud gitu. Hal itu hak zahir. Yang dimaksudkan dalam kesimpulan hadis ni, bertakwa kepada Allah itu secara istiqamah itu menjadi penyebab utama kepada kejayaan manusia di hari akhirat ini dari sudut kena azab atau mendapat nikmat yang berkekalan di dalam syurga. Itu maksudnya. Jadi penilaian atas dunia ini sebenarnya dia tidak hakikat lah. Hakikat sebenarnya di hari akhirat itu. Sebab itulah setengah-setengah ulama menyebutkan bahawa kalau kita tengok dari segi nikmat atas dunia ni, sebenarnya dia hanya bayangan sahaja. Bayangan nikmat di hari akhirat. Dia bukan hakikat. Bila kata bayang ni, maknanya benda tu sebenarnya nampak ada, tapi hakikat sebenarnya tidak seperti mana yang sebenar. Memang bayang dia dah, tapi kalau tengok bayang saja tak kenal orang tu. Kita tak akan kenal orang tu. Kalau tengok bayang saja, bayang dia dah. Lepas tu sifat bayar ni dia tidak sempurna. Atas dunia ni sedap setara mana pun. Contoh kita kata makan ni lah, sedap. Tu kali pertama nambah sikit rasa lain. Lalu tu Allah SWT buat. Tak ada benda ni sedap sama, tak ada. Itu sebagai isyarat Allah SWT bahawa nikmat atas dunia ni Allah beri dengan tidak sempurna. Jadi tak perlulah kamu duk bermati-matian, duk kejar benda gitu. Mana kamu kena cerdik. Al-qayyis man dana nafsah wa alima wa amila lima ba'dal maut. Mana orang yang bijaksana sungguh, kata Nabi, orang yang boleh kontrol dia punya perasaan dia, yang boleh kontrol dia punya minda dia, dan dia beramal
setiap kali dia melakukan aktiviti, dia mengambil kira ada ke tidak keuntungan di hari akhirat itu. Itulah orang yang cerdik sungguh, Nabi kata. Kesimpulan yang seterusnya, melalui hadis ini juga salah satu cara, salah satu faktor kejayaan manusia yang dia akan capai di hari akhirat adalah dengan mentaati pemimpin. Jadi dalam akidah Ahlussunnah ni, taat pada pemimpin ini satu benda yang besar, sehingga disebut dalam akidah perkara itu. Walaupun tidak aslu usul, tapi walaupun tidak aslu usuluddin, tapi disebut dalam furu' usuluddin. Taat pada pemimpin ini benda besar sangat. Besar besar tak besarnya gini lah. Cuba bayangkan kalau sekiranya rakyat itu tidak taat kepada pemimpin, macam-macam boleh berlaku. Tidak ada kestabilan politik, rosak habis, rosak sistem negara tu rosak kalau rakyat tidak taat kepada pemimpin. Sehingga ulama-ulama kita sebut, bahkan dalam kitab-kitab Syiah pun sebut. Kalau kita baca kitab Syiah, dia kata antara sifat ahli Kufah. Misal ahli Kufah, tempat pusat Syiah pada waktu itu. Menarik juga kita baca kajian ulama kita Kufah. Kenapa ulama memperingatkan, ulama-ulama ahli jarh wa ta'dil, ulama yang mengkaji tentang latar belakang perawi-perawi hadis, sehingga dia, misalnya Imam Suyuti sendiri memperingatkan, sekiranya perawi itu daripada Kufah, maka kena cek dulu hadis itu. Kenapa begitu? Kerana Kufah ini dia adalah merupakan pusat Syiah atas muka dunia ni. Dulu di era lain dia tidak malah pada waktu itu penting sangat. Bagi dia antara sifat dia ke dia, banyaklah sifat dia. Dari kita Syiah dia, sifat dia ke dia suka memberontak terhadap pemimpin. Itu sifat yang menonjol. Malah kalau kita perhati, mana perkara-perkara besar yang ada pada puak-puak ni, dia bercanggah dengan ajaran teras Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya Ahlussunnah wal Jamaah, dia taat pada pemimpin itu, memang ditekan sangat. Sehingga kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, taat kepada pemimpin dibincang secara terperinci. Mana tak boleh kita nak memberontak, kita nak buruk sangka, kita nak cerca pemimpin, sebenarnya tak boleh. Itu termasuk dalam bab akhlak. Kalaupun kita tak setuju, kalau kecuali Nabi kata kalau nampak kufran bawaha, nampak kufur yang nyata yang tidak boleh takwil, tak ada jalan untuk takwil, situlah baru boleh. Itu pun melalui beberapa proses untuk tegur pemimpin. Kalau pemimpin tak tutup aurat, isteri dia tak tutup aurat misalnya, nak kata memberontak dia tak boleh. Memberontak tu tak bolehnya, kritik tu boleh. Jangan silap faham lah dalam kitab-kitab mereka memberontak tu. Sebab kalau memberontak dia melibatkan suasana yang agak climax lah. Yang boleh merosakkan keseluruhan. Sebab bila kata memberontak keluar dengan cara kekerasan, dia rosak habis keseluruhan. Kita boleh tengok secara jelas dalam situasi di zaman kita ni, beberapa negara umat Islam di Timur Tengah, Iraq dan sebagainya, bagaimana berlaku. Apakah lebih aman daripada sebelum itu? Apakah lebih baik daripada sebelum itu? Tidak. Tuhan bimbang dengan kalau maksud untuk islah, untuk melakukan proses pembaikan, maka dia tidak perlu untuk sampai ke peringkat memberontak khuruj. Al-khuruj 'ala al-a'immah itu perkara yang sangat ketat disiplin dia. Itu penekanan adalah ajaran Ahlussunnah. Sebab tu kalau kita tengok ciri Ahlussunnah, mesti dia sebut mesti dia sebut taat kepada pemimpin. Sebab ini faktor besar. Jadi semua amalan agama tak boleh nak buat. Cuba kita tengoklah fenomena peperangan macam mana. Seperti Iraq, mutu pendidikan jatuh, semua jatuh, tak boleh. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara baik semua. Dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, rakyat nak makan, so itu kesal. Lepas tu nak buat ibadat macam mana? Banyak perkara terkendala. Projek-projek agama dengan sebab tidak ada pemimpin. Bila pemimpin itu tercabar, kekuasaan rakyat sudah tidak boleh ikut segala perancangan kerajaan misalnya, maka akan rosak dia. Jadi kerajaan kalau ada berlaku tidak betul lah kerajaan, kita boleh kritik dengan saluran-saluran itu. Nak memberontak ni itu masalah. Kena tengok. Bukan tak boleh kritik. Sehingga kalau kita tengok dalam
Kita nak tunjuk perasaan boleh lagi. Itu tunjuk perasaan itu bukan memberontak. Bahkan ulama sebut mana Aisyah radhiyallahu anha tu keluar dalam peperangan Jamal itu pun sebenarnya dia bukan nak perang. Tapi dia nak tunjuk perasaan, nak menyatakan adalah itu kisah masa pada waktu itu. Itu benda tu tidak salah secara umumnya begitu. Cuma sebagai seorang pemimpin politik yang lama penyokong dia kena bertanggungjawab di atas perbuatan dia. Kalau dia buat sesuatu yang menyebabkan jadi rosak suasana masyarakat Islam, maka dia kena jawablah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pertimbangan ahli politik ni yang ada penyokong yang lama ni, mana dia bukan saja-saja. Mana perbuatan dia tu akan dipertanggungjawabkan dari sebab tu kena beringat. Sebab orang kapal, rakyat biasa dia ikut ya. Sebab tu pemimpin ni berat tanggungjawab dia. Jadi perkara-perkara yang Nabi sebut ni Nabi kaitkan dengan syurga. Maknanya benda ni benda besar. Mana kesal dia sampai dapat syurga, maknanya perkara ni perkara besar lah. Walau bagaimanapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap mengikat pengikut dia bila sebut taat pada pemimpin, maka dia tak tinggal selama mana pemimpin itu tidak menyuruh melakukan perkara yang bersifat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat dia, tak boleh lagi dah. Mana kalau kerajaan tu buat program, tak kira lah apa saja, sama ada dalam bentuk perintah ke ataupun program yang bercanggah dengan syariat, maka hal itu tidak wajib, bahkan haram kita taat. Jadi perkara ni pun ada perincian juga dalam kitab. Jadi akan datang, saya tak ingat tajuk yang keberapa, ada khusus bab taat pada pemimpin. Di situ insya-Allah kita bincang. Dia mari hadis banyak dalam kitab ni. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kita boleh tengok situ. Ini adalah merupakan hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir. Berkenaan dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum masuk bab yang ke-7, iaitu babul yaqin wat tawakkul, bab yakin kepada Allah dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak simpulkan begini dalam bab secara keseluruhan. Bila kita tengok hadis, bab hadis berkait dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni hanya 5 hadis saja. Padahalnya hadisnya banyak lagi tersebut dalam kitab-kitab induk, kitab-kitab besar banyak lagi. Jadi kesimpulan paling besar yang kita boleh simpul sebagai takrif kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengambil kira pecahan-pecahan kaul-kaul khusus yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebut beginilah. Jadi sebagai kesimpulan kepada konsep takwa kepada Allah ini, takwa ini adalah merupakan satu sukatan ajaran Nabi SAW yang tersangat penting. Dan cukup banyak ta'rif yang dikemukakan oleh ulama untuk mentarifkan, untuk mendefinisikan makna takwa. Tetapi ta'rif yang paling baik, yang paling masyhur adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Itu makna takwa, iaitu ikut segala titah perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ini sesuai untuk semua peringkat. Walaupun ada setengah ulama kata termasuk dalam takwa juga mengelakkan diri daripada perkara yang syubhah atau perincian dia, tetapi asas dia takwa kepada Allah ini adalah mengikut segala titah perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tarikh itu dia merangkumi semua ajaran agama, hakikat sunnah. Hakikat sunnah. Itu kita boleh simpul gitu berdasar pada tarikh. Dan perincian dia lagi termasuk di dalam takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dia jaga. Bila kata dia ikut segala titah perintah Allah berdasar pada hadis-hadis Nabi, berdasar pada Al-Quran dan dihurai oleh hadis Nabi, dia kena ada satu perkara lagi yang kita sebagai istiqamah. Istiqamah ni merupakan satu konsep untuk supaya amalan itu dia tidak terencap, berterusan. Mana kena ada takwa supaya amalan itu tidak putus, kena buat semua. Itu maknanya istiqamah. Antara ciri dia lagi, bila seorang istiqamah bukan bermakna buat gitu saja, tidak. Semata-mata buat ya, asalkan jangan tinggal. Dia tak boleh, dia kena ada satu lagi dia panggil ihsan. Dia kena ada satu lagi dia panggil ihsan dalam ibadah. Jadi ibadat yang kita buat tu kita kena ada ihsan. Ihsan ni maknanya ihsan ni dua ciri yang paling utama, iaitu
meningkatkan dari segi kualiti ibadat dan meningkatkan dari segi selain daripada kuantiti, kualiti ibadat. Itu dua, dia kena ada pula. Sebab mengikut ulama dalam huraya-huraya lah, tak mungkin berlaku ihsan dalam ibadat sekiranya tidak ada konsep peningkatan daripada dua sudut bila kuantiti dan sudut kualiti. Sebab ini ulama lihat dari sudut Nabi SAW. Sebab Nabi ni ibadat yang Nabi lakukan, semakin berumur Nabi, semakin tua Nabi, semakin meningkat ibadat Nabi. Dan Nabi semakin jaga sehingga Nabi tinggal peringkat awal khususnya lepas haji wida kita baca tadi, Nabi banyak menyerahkan tugas-tugas kepada para sahabat, tugas pemerintahan. Sebab tu kita tengok dalam hadis ada ketika yang Nabi kata, aku ni yang maksum ni, yang tidak melakukan dosa besar, dosa kecil ni, bertaubat pada Allah, beristighfar pada Allah 70 kali lebih sehari. Tapi ada hadis lepas tu pula 100, makna berlaku peningkatan dari segi tawajuh Nabi kepada Allah, dari segi menyesali, dari segi semok, muhasabah terhadap kehidupan, berlaku peningkatan. Sebab itulah ulama kata itulah dia punya ciri-ciri dia. Makna ihsan itu mesti ada dua tu. Takkanlah kita ni kalau hak sembahyang je lah, katakanlah seorang itu sembahyang tahajud 2 rakaat dah, takkanlah 10 tahun duk main 2 rakaat tu je. Nak kata meningkat nak jadi 4. Misalnya lepas tu takkan lu baca qul huwallahu tu je nak rakaat dah, misalnya biar ada peningkatan 10. Mana ada peningkatan usaha. Biar sikit tapi ada peningkatan ke arah yang lebih baik. Mana ciri-ciri hijrah tu kena ada lah dalam amalan. Itulah kesimpulan secara ringkas yang nak boleh buat. Kerana kita nak bincang sebab benda tu kita bincang. Okey, seterusnya kita masuk dalam bab baru, iaitu bab yakin dan tawakul pada Allah. Ini juga satu sukat terpelajari yang sangat penting dalam agama kita, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yakin dan tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Nawawi kemukakan beberapa ayat Al-Quran sebagai menyokong tajuk ini. Sebagai asas pada perbincangan tajuk ini, Imam Nawawi letakkan beberapa contoh ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Surah ayat yang pertama itu walamma ra'al mu'minun itu suratul ahzab. Itu suratul ahzab. Walamma ra'al mu'minun mula-mula tadi sampai kepada wa ma zadahum illa imanan wa taslima, itu suratul ahzab ayat 22. Ayat 22 tu. Kemudian alladzina qala lahumun nas sampai akhir tu wallahu dzu fadlin azim, itu surah Al-Imran. Itu surah Al-Imran ayat 173 hingga ayat 174. Maknanya ada boleh rujuk lah kalau nak rujuk tu. Cuma saya nak tanya dia ada lagi ke ayat ke dua tu dia. Aku tak suka dua tu yang salah. Ada lagi? Selepas tu ada lagi. Tu. Sebab sini dia terpisah. Sebab kita ni dia lain sini. Sebab nampak macam dalam huraya. Ada lagi tu ayat tu, beberapa ayat lagi tu. Terus wa tawakkal saja. Sebab ni dia dipisah dengan lain. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Tu surah Al-Furqan itu.
Surah Al-Furqan ayat 58. Wa qala ta'ala wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Itu surah Al-Imran juga ayat 160. Wa qala ta'ala fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini surah Al-Imran, juga surah Al-Imran ayat 159. Kemudian wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Surah At-Talaq ayat 3. Kemudian firman Allah yang lain, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini suratul Anfal. Ini ayat 3. Setakat tu ayat Quran. Baik, cuba kita tengok, cuba kita renung sikit secara ringkas ayat ini. Dan ayat-ayat ini sebenarnya kita kena faham dia punya style metodologi ataupun cara Imam Nawawi tulis ni, susun ni kitab dia ni, dia mari tajuk, kemudian ayat Al-Quran, kemudian hadis. Jadi hadis ni kalau kita perhati tengok dalam syarah-syarah, misalnya syarah 22 jilid ni, sebenarnya hadis-hadis dikemukakan selepas ayat Quran ini sebenarnya hadis yang menghuraikan maknanya ayat ini. Jadi perbincangan itu duduk situ. Misalnya kita tengok dalam suratul Ahzab. Misalnya kita tengok lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, walamma ra'al mu'minun, bila mana orang-orang yang beriman melihat al-ahzab. Al-ahzab ni tentera Ahzab. Tentera Ahzab. Ni dia mari nak serang Madinah. Tentera Ahzab. Tentera bersekutu lah kalau kita kata ni. Tentera Ahzab ni yang terdiri daripada beberapa kabilah besar. Dia pakar nak serang Madinah pada waktu itu. Yang mana mereka ni Ahzab ni kalau kita tengok dalam sirah, dia terdiri daripada beberapa kabilah besar. Misalnya disebut kabilah Quraisy, Qais dan Ghatafan. Itu hak besar. Tak ada lagi kecil-kecil lain. Jadi dia bergabung tenaga, yang mana mereka bergabung membentuk tentera bersekutu untuk menyerang orang-orang Islam atau kerajaan Madinah pada waktu itu. Yang mana dalam peperangan ini, atas nasihat beberapa sahabat Nabi, khususnya Salman Al-Farisi, seperti mana ini secara ringkas patut boleh rujuk semula lah kalau nak tahu secara detail itu. Yang mana dalam peperangan ini ataupun kita sebut juga Khandaq lah, ada sebut peperangan Khandaq, dia ada beberapa nama. Yang mana Nabi SAW gali parit, bukan mengelilingi semua Madinah, tidak. Mana bahagia ya kira terdedah, bahagia yang terdedah, bukan gali semua, bukan gali parit mengelilingi Madinah, tidak. Jadi popular tu tidak. Tidak gitu. Maknanya gali parit tu kira-kiranya kawasan yang mudah, yang terdedah untuk serangan musuh. Jadi Nabi gali parit di sekeliling Madinah tu bukan bermakna keseluruhan, tidak. Hasil daripada saranan daripada sahabat, khususnya Salman Al-Farisi itu. Yang mana pertempuran ini disebut juga sebagai Ghazwatul Khandaq. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Jadi dalam peperangan Ahzab ini,
Bila orang-orang mukmin tengok pokok kafir mayu amallah dengan jumlah yang besar, mereka kata hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah dia janji yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Maknanya semangat untuk mati syahid itu sangat tinggi di kalangan sahabat Nabi. Ni lah dia kata Allah janjinya. Bukan dapat harta, bukan nampak lari-lari bawa harta tu, tidak. Nampak ni nak berlaku peperangan. Ini antara peperangan yang sengit lah, peperangan Ahzab ni. Benarlah Allah dan Rasul, wa sadaqallahu wa rasul, wa ma zadahum illa imana wa taslima. Bila mereka melihat tentera Ahzab itu nak menyerang mereka, tidak ada yang menambahkan kepada mereka sesuatu melainkan yang pertamanya iman dan tahap penyerahan diri secara total kepada Allah utama. Mana Islam dan iman mereka bertambah bila tengok tentera Ahzab. Maknanya jiwa tu jiwa lain lah. Sahabat ni jiwa lain. Jiwa dia tu jiwa tasdik fil qalb. Kalau kita kata punca iman itu, sebab iman punca di sana, tasdik walaupun tak ada iman, ni tiga. Al-iman at-tasdik fil qalb, wal iqrar bil lisan, wal amal bil jawarih. Tetapi asah dia adalah tasdik. Hak dua lagi itu merupakan pembuktian terhadap tasdik itu. Kalau kita sebut la ilaha illallah, lepas tu kita semaya puasa, itu bukti. Hak sebenarnya hak kita dengan Tuhan saja tahu. Orang lain tak boleh nak nilai aku. Hak asah semuanya adalah tasdik fil qalb, terima dengan redha terhadap Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi bila tengok tentera Ahzab bertambah betul dia iman dan taslim, iaitu yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau nak tengok dari segi zahir, tak mampu tu nak hadapi sebenarnya tentera Ahzab. Sebab ramah dengan penuh kekuatan pada waktu itu. Dan dalam kitab-kitab disebut dari segi kelengkapan perang pun Nabi tidaklah sehebat tentera bersekutu pada waktu itu, tidak sehebat. Mana lebih rendah lagi tahap dia punya persediaan Nabi dari segi ketenteraan dan sebagainya. Tetapi oleh kerana mereka bergerak bukan hanya sekadar kekuatan zahir, tetapi kekuatan dalaman itu sebenarnya yang membantu sahabat Nabi. Kekuatan kita iman dan Islam. Bukan sekadar kekuatan pedang, kekuatan tombak, kekuatan panah, tidak. Itu kekuatan zahir semata-mata, seperti mana dimiliki oleh orang yang tidak Islam itu. Dan inilah sebenarnya sebab umat Islam ni kalau dia perang, peperangan yang berlaku sampai satu peringkat, kalau kita perhati dalam konteks peperangan, boleh jadi orang Islam boleh jadi perang mula-mula tu boleh jadi berlaku dalam konteks ni, tetapi dia akan meningkat naik dengan peperangan. Boleh jadi kalah mereka awal, lepas tu dia akan meningkat naik. Sebab tu kita tengok dalam peperangan yang berlaku, jatuh umat Islam, lepas tu dia akan naik kan. Situ baru dia mari. Kita ni tidak pernah diuji. Orang Islam yang diuji dengan peperangan, dia peringkat awal, kalau dia tak ada pengalaman perang tu, kalau dia kalah pun dia akan naik selalu supah pada tu. Ini maksud ayat ni antaranya. Dia akan jadi gitu. Dalam ayat yang kedua juga, dalam ayat yang kedua Al-Imran, Alladzina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ini surah Al-Imran. Jadi alladzina qala lahum an-nas, orang-orang yang, kalau kita ngaji, kalau kita baca secara harfiah, alladzina, orang-orang yang. Siapa dia maksud orang-orang yang ini? Orang-orang yang mana apabila orang ramai berkata kepada mereka, An-Nas itu maknanya ada orang sebut, walaupun dalam tafsir ada disebut, misalnya dalam kitab ni pun dia ada buat secara ringkas. Dia kata yang dimaksudkan alladzina al-muradu bihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alaihim. Yang dimaksudkan dengan alladzina adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya, yakni sahabat-sahabatnya. Yang dimaksudkan dengan annas, orang yang apabila ada orang kata kepada mereka. Siapa dia orang yang menyebutkan kepada mereka itu siapa? Ada setengah ulama menyebutkan yang dimaksudkan dengan
orang yang berkata kepada mereka itu, walaupun sebut orang, ramah, apa Anas itu ramah, bukan seorang kan akhirnya. Tapi yang dimaksudkan si Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i, mana dia mewakili pokok dia lah. Dia kata gitu. Dia kata kan, sesungguhnya musuh-musuh Islam Quraisy telah mengumpulkan kekuatan dengan bergabung dengan beberapa kabilah. Qad jama'u lakum, mereka telah bersepakat, bersekutu untuk menyerang kamu. Fakhshawhum, gerunilah mereka, takutlah kepada mereka. Tiba-tiba sahabat fazadahum, tiba-tiba yang berlaku pada sahabat ini, jadi bertambah keyakinan mereka, bertambah keimanan mereka. Dan sahabat berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah, kita sudah memadai dengan ada Allah. Maknanya yakin tu. Dan Allah lah sebaik-baik pembantu, penolong. Wakil sini makna penolong. Wakil kita padai dan Allah tak perlu dah kepada orang lain. Fanqalabu bi ni'matin min Allah, maka mereka selepas itu mereka merasai nikmat Allah, mereka kembali kepada nikmat Allah. Bila mereka kata gitu, makna siapa satu ni peningkatan sahabat. Ayat ni sebenarnya, ayat ni hadirin dan hadirat, kita lihat bagaimana dia pun martabat sahabat tu naik, meningkat naik. Cuba tengok. Kalau kita perhati, minta maaf lah saya sebut ni dalam bahasa iaitu. Kalau kita tengok sahabat naik nak jadi daripada hakul yakin, kalau kita kata tak kira lah seperti kita kata darjat-darjat yang disebut ataupun peringkat-peringkat yang disebut oleh pokok sufi, pokok tarikat misalnya, ni hak hakul yakin, sampai peringkat maqam yakin, maqam redha dan sebagainya. Sahabat pun dapat tu. Tapi bagaimana sahabat dapat tu, bagaimana amalan? Cuba tengok ni. Cuba tengok ni. Bukan dengan cara zikir duduk dalam hutan tak tubik misalnya, bukan lagu tu. Bukan duduk dalam gua, tak ada sahabat, tak ada. Tapi melalui kehidupan biasa dia meningkat naik. Ini cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Walaupun kita terima tu, supaya Imam Ghazali mengambil pendekatan tu, tetapi Imam Ghazali lain. Kalau kita baca kita ada lain. Ada setengah tu di tempat kita ni, orang Kedah misalnya, terlibat dengan ajaran salah hakis, sekali salah ajaran ni, pengalaman mati dah dia ni. Mana nak mengambil cara hidup kesufian, sampai masuk dalam hutan 2 tahun tak keluar dalam hutan, masuk pergi suluk dalam hutan, tak ada manusia 2 tahun di situ. Kalau betul lah seperti mana di cerita tu, kita tidak nak kata salah, kita tidak suka mengukur, cuma kalau kita bandingkan dengan cara sahabat Nabi meningkat naik dalam agama sampai peringkat hakul yakin dan nilai tawakkul yang paling tinggi, cuba tengok dia melalui amalan yang ditunjuk oleh Nabi. Ni misalnya ni, sampai ke peringkat yakin tak yakin bila tengok musuh mari tu, dengan jumlah musuh yang begitu ramai dan banyak pula suara-suara sumber yang boleh menjatuhkan dia punya semangat mereka, tiba-tiba mereka tidak jatuh semangat, tidak rasa bunyi. Hak berlaku ni dia ziyadatul iman, pertambahan iman itu. Sehingga mereka kata yakin dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita tak perlu pada manusia, kita perlu pada Allah sahaja. Yakin semua kesal daripada tu, maka mereka fanqalabu bi ni'matin min Allah, kesal daripada itu, Allah angkat darjat mereka, maka mereka kembali mendapat nikmat Allah. Maknanya peperangan itu sebagai satu nikmat. Perang-perang ni mati, perang-perang ni putus tangan, perang-perang ni keluar organ. Sahabat Nabi ada keluar habis organ tu, mati, kena tetap di sini, kena ada semua. Jadi pedang tu masuk dalam tubuh ni sampai sakit dia hari, habis ni. Seperti orang aksiden berat lah, putus 2-3 aksiden, tercabut antara abdomen dengan bahagian pohon, cabut. Jadi kalau kita perhati tengok, sebab itulah dalam kitab sebut mana ulama para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Abu Dzar itu dikatakan orang yang menguasai kerajaan rohani, disebut di kalangan sahabat. Perang tak tinggal tu, perang tak tinggal. Sebab tu kita hadirat kalau kita ikut betul lah cara Nabi SAW, maka kita ni dia mesti ada unsur untuk mempertahankan sunnah.
Mempertahankan hadis lain, mempertahankan sunnah lain. Dia dua perkara yang berbeza. Hadis ni, hadis lah ada maudhu', tapi sunnah tak ada maudhu'. Orang tak panggil sunnah maudhu'. Dia kalau kata sunnah, dia mesti sahih. Sebab tu mempertahankan sunnah itu satu peringkat. Sunnah ni mana hak asal, berdasar pada hak sahih. Hadis ni, ahli hadis, misalnya kita kata ahlul hadis. Ahlul hadis mana ulama-ulama yang caw hadis, duk meneliti hadis. Sebab hadis ni orang boleh palsukan hadis. Banyak ada hadis tak betul. Itu hadis. Jadi kita nak petik hak sunnah Nabi, mesti kena cari hadis yang sahih. Bila cari hadis sahih, amalan yang disebut dalam hadis yang sahih tu orang panggil sunnah. Tapi kalau hadis tu tidak sahih, orang tak panggil sunnah. Buat itu kaedah dia. Ta'arif dia begitu. Jadi kita kena faham. Jadi kalau seorang itu beramal dengan ajaran Nabi berdasar pada hadis yang tidak sahih, orang tak panggil sunnah. Itu kita kena jelas. Umat Islam dia kena jelas. Jangan pula kita sensitif bila kita kata kita kena ikut sunnah. Dia kata ni ada hadis, iyalah, tapi itu tidak sunnah. Sebab hadis itu tidak sahih. Misal. Lepas tu kawan ni kata molek, hak kau orang kata molek, tu tak kira. Jadi kita kena faham antara hadis dengan sunnah dia kena beza. Sebab tu kita ni bukan ahlul hadis wal jamaah, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Itu beza dia. Besar tu beza tu. Kalau nak bincang, mana lah tu. Besar tu beza tu. Seperti Imam Bukhari, benar tu. Tu dia dah cakap hadis. Tujuan apa? Nak ambil sunnah daripada hadis. Sebab hadis ni mak orang boleh selewengkan. Qira'at tu dah. Kalaulah kita ni dah ikut jumpa hadis kita ambil, kira sahih tak kira gapo, kita tu bukan, itu bukan ciri orang yang memartabatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara ciri orang yang memartabatkan sunnah, nak sunnah Nabi, dia ambil cara tentang hadis. Sebab tu orang belajar hadis secara sistematik, bergumul hadis tu sebenarnya nak membersihkan sunnah Nabi. Sebab sunnah Nabi ni ada yang diselewengkan berdasar pada hadis. Sama banyak mana hadis yang hadis palsu, hadis tak betul, hadis dhaif jiddan. Jadi kita kena bersih kau. Kena tapih molek. Tujuan apa? Nak ambil sunnah. Sebab sunnah ni kalau kita nak amal ya. Itu maksud dia. Jadi itu semua tu adalah perjuangan aku. Walaupun setengah-setengah ulama kata Imam Bukhari tak terlibat dalam peperangan, tapi hidup dia sebenarnya penuh dengan peperangan. Sampai makan dia tak cukup. Walaupun hidup dia tak pergi perang bawa dia, tapi hidup dia seperang dah. Semua tak cukup. Apa? Kerana nak cari ke hadis, tujuannya nak waktu ambil sunnah untuk diamal oleh masyarakat. Seolah-olah ulama-ulama hadis sebagai orang yang nak koyak buah lah kita kata. Nak makan pada apa? Tak boleh bahan dengan kulit-kulit begitu. Yang sakit perut. Kekah dah tak boleh. Jadi kita ni kadang-kadang nak koyak pun tak reti. Ibarat gitulah. Jadi perjuangan ulama nak waktu ambil sunnah. Jadi kita tak boleh makan kulit. Kita kena sunnah. Itulah sebenarnya. Sebab tu lama ahlus sunnah itu. Jadi kita nampaklah bahawa ulama kita ni dia faham dia istilah dia. Dia faham dia istilah. Bila dia hurah kita rasa puas hati orang tu lagu ni. Itu sunnahnya. Jadi kita ni nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu banyak. Hak mana hak sunnah? Bila kita bercakap begitu, kita tak perlu sensitif, tak perlu rasa dia sebab memang gitu. Kalau dia sebenarnya memang gitu. Bila kita tengok hadis betul ke tidak ni, apa kita kata gitu? Kenapa ulama kata kena cek dulu hadis tu apa? Sebab hadisnya ada yang tak betul. Bukan kata Nabi tak betul. Hadis ni terdedah kepada pemalsuan. Jadi bila kita nak amal, kena cek dulu hadis tu betul tak? Kalau betul sahih pada Nabi, barulah amal itu dia menjadi sunnah. Kalau tidak, dia tak menjadi sunnah. Ikutlah jadi apa-apa pun tentunya tidak sunnah. Itu hadis. Daripada huraian ulama itulah kita boleh faham satu perkara besar, bahawa hadis ni perlu diteliti dulu. Bila orang sebut hadis tu maknanya bukan semuanya sahih. Hak ada lagi tak bukan semuanya sahih. Tidak. Jadi maknanya kita kena ngaji, kena tanya khabar, kena dengar. Sebab itulah kalau seseorang tak kira lah dia siapa saja, dia bawa hadis-hadis yang tidak betul untuk dijadikan amalan kepada umat, dia bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Imam Al-Ghazali, tok guru dia Imam Al-Haramain, sesiapa yang bawa hadis maudhu' dengan sengaja, selepas diperingatkan dia bawa ni maudhu', dia bawa juga kerana perahdah dia misalnya, kerana degil dia, mengikut Imam Al-Haramain, orang lagu itu seperti menghalalkan yang haram. Dia akan jadi murtad, kafir. Itu kata Imam Al-Haramain. Kenapa ni bukan nak menghukum orang, nak suruh ingatlah. Fitnah atas nama orang lain dia lebih
Dia tidaklah seberat fitnah atas nama Nabi. Bila kita cerita tentang Nabi, cerita bohong, maknanya kita memasukkan fakta agama. Itu hakikat sebenarnya. Jadi berat ke hati-hati. Sebab tu kena beringat. Baiklah, jadi dalam ayat ni kita nampak daripada ayat ni Allah menggambarkan peningkatan iman sahabat. Apa dia? Bila berlaku peperangan maka meningkat iman sahabat. Jadi kalau saya nak sebut, minta maaf saya nak sebut. Mana kalau kita diuji, kita lepas ujian, itu satu bentuk peningkatan ibadah. Orang Islam sunnah bila dalam nak mempertahankan ajaran Nabi ni, dia kena ada ni nilai yakin. Mau mari kau tak ada yakin, tak boleh nak mempertahankan sunnah ni. Dia kena ada sabar. Lepas tu kalau orang ugut dia, nak pecat daripada jawatan dia, nak singkirkan dia, nak halal dia. Seperti mana ulama-ulama kita, ramai mana ulama kita jadi melarikan Imam Bukhari, lari daripada kampungnya. Imam Nawawi pernah dihalau. Maknanya ulama-ulama kita dulu, kita ni tak pernah lagi borang tanya gitu, boleh apa ni anda kan. Dalam nak menegakkan sunnah borang tanya, tunggu punggung, boleh apa? Punggung dia bukan punggung kita. No. Oh, pelik apa tu dah. Pak ni sampai lari anak mati pun nak kata. Kena pukul. Semata-mata nak memperjuangkan bahawa ahli sunnah Islam tak saya kata Quran ni hadis, Quran ni adalah qadim. Siapa mati? Kan? Oh, kalau tidak berasas pada yakin dan serah pada Allah SWT, tak sanggup itu. Jadi kita sebagai umat Islam pun begitu dia. Paling tidak kalau kita tak berani pun, kita jangan buat benda-benda yang bersalahan dengan ajaran Nabi SAW. Paling tidak kita lagi. Tak lagi. Tak sah. Lepas tu nampak udah lagi pula. Jangan lari pakai tak keliling-keliling. Lagu tu. Tapi jangan buat. Tak boleh. Kalau kita tak berani nak bercakap, itu kan Nabi sebut kan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Wa illam yastati'. Apa ni? Fa bi lisan. Wa illam yastati' fa bi qalbi. Wa huwa adhaful iman. Seseorang yang melihat benda mungkar ni benda hak bercanggah dengan ajaran Islam. Hak sahih. Atau mungkar, maka ubah dengan tangan. Maksudnya kuasa. Kalau tak mampu, mana kita nasihat, bincang, diskusi, wacana dan sebagainya. Waktu pun tak mampu juga, maka kita benci dalam hati. Sebab benci dalam hati ni, selagi ada hak tu, maka insya-Allah bila seseorang ada hak tu, dia boleh menyekat. Jangan ingat kecil. Walaupun Nabi sebut itu adalah selemah-lemah iman, tapi kalau umat Islam ada perasaan benci dalam diri, perasaan benci dalam diri sebenarnya mampu merubah, mampu menyekat maksiat. Lagu mana? Sebab tu ulama bahalah benci dalam hati ni. Maknanya seorang itu bila benci dalam hati, pertama sekali dia tak buat. Bila benci dia tak akan. Orang yang buat dia tidak benci lagi. Kalau dia benci dia tak akan buat. So kesan daripada benci juga, dia tidak akan bersekongkol, dia tidak akan ada terlibat dalam perbuatan, dia akan lari kalau ada orang buat maksiat lah. Benci dalam hati juga, dia tidak akan bantu sama ada sokongan moral, tak ada di segi orang yang kalau benci. Jadi kalau umat Islam ada hak tu ya, sekurang-kurangnya maksiat benda-benda mungkar dia tidak akan berkembang. Hak jadi berkembang sebab kita sambung, sebab umat Islam sambung. Allah gapo terima gapo. Ikut amali. Zikir nopak pun dia terima. Terima belakang umat Islam. Apa dia kata untuk zikir? Daripada duduk dan baik zikir dia kata. Dia kira gitu. Dia banding tu tak kena dia kan. Cara banding tu tak ada umat Islam tak. Umat Islam dia ada cara dia sendiri. Sepuluh kita lah. Ini ayatnya kelemahan orang kita lah. Pelik orang kita ni. Masa dia buat maksiat tu dia ambil cukup sekotak. Bila suruh buat dia buat tudung saja. Kotak dia tak buat. Dia kalau nak buat, kita kena buat semua ni tak? Misalnya sebagai contoh mudah. Misalnya kita kata ke dia, kita kata sambut cari jadi. Ni sebab dia suka kata ni tak langsung tak ada daripada ciri agama. Kayak dulu, kayak ingat. Saya ingat lagi masa saya sekolah ni. Mungkin hari ketelak Allah SWT buat hari jadi manusia tak sama. Memang nak hari makan kek kita sekolah tu. Dia memang kuat dulu ni ya tak ada je. Sungguh. Hari ni hari jadi hari ni kan semua tiup lilin. Maknanya sekotak dia ambil cukup set hak Majusi. Lama lepas tu tak ada. Bila ulama kita sebut begini-gini usul Majusi, jadi ulama kita sebut usul Majusi kerana tu api, dia buat api saja. Dia buat lilin saja. Tak ada lah ciri Majusi sebab kita buat ada lilin.
Dia tak boleh lagu tu hadiah. Bila kita nak buat, kita seperti mana kita ambil semua dia package dia tu, kita kena buat semua. Tak boleh. Bapa tu ambil buat sikit-sikit, saya ambil sekotak. Dia buat dikit tak apa. Apa kit tak apa dia kata. Dia bukan masalah tu, masalahnya sambut teh tu sendiri. Sebab tu Yusuf Qaradawi dia tak faham bab kit. Yusuf Qaradawi bila dia faham dalam bab sambut hari jadi, itu faham bab kit dia tak faham. Kalau buat visa pun supaya lah. Jadi upacara sambut hari jadi itu sebenarnya budaya Majusi asalnya. Asal. Jadi benda tu kita kata benda tu tidak sadar bagi dalam Islam ni semua tu amal orang kafir. Patut orang buat tu jadi syirik ke tak? Kita tidak kata gitu. Tidak kata gitu. Sebab kita tengok cara Nabi SAW dulu memang kalau benda yang berkait dengan orang kafir, berasal pada orang kafir, identiti orang kafir dia suruh buat. Dia suruh buat. Nabi pun tegah sangat dalam bab. Kenapa begitu hadirat? Kenapa Nabi tegah gitu? Kerana salah satu cara untuk kita ikut sunnah Nabi, dia mesti kita tolak sunnah yang tidak hak Nabi. Mesti dah gitu. Dia tak mungkin boleh duduk bersama antara sunnah dengan hak tidak sunnah. Sunnah dengan hak tidak sunnah. Dia tidak boleh duduk sekali. Jadi benda tu kita kena faham lah. Sebab itulah hadirat. Sebab kalau benda yang tidak sunnah kita buat, dia tidak boleh memberi kesan yang baik dari kita. Dia tidak boleh memberi kesan. Walaupun kita buat puluhan tahun, dia tidak memberi kesan yang baik. Sebab kesan yang baik ini adalah kerana ikut sunnah Nabi, ikut Nabi SAW. Seperti yang saya selalu sebutlah, sahabat Nabi itu setengah-setengah tu dah. Apabila contoh paling kita kenal, bila dia kira-kira ni hadirat dari segi pendidikan tak ada, mula dia hamba, rupa parah pun tak ada. Nak kata kita comel kita dengan dia. Sebab dia orang Habasyah itu, Nabi pun sebut hidung kepek, rambut kotak, kulit hitam legal. Tapi apa ya masa dia hidup lagi Nabi kata dia ahli syurga tu apa? Di mana nilai? Nilai dia kena ittiba, ikut Nabi. Dia ikut tak kira. Dia tak tahu bahawa Nabi suruh ni sunat ke wajib. Asalkan Nabi suruh dia ikut. Sebab tu kita kata orang-orang kampung kita tak tahu tiga apa, jangan kita malu. Kadang-kadang kita tengok orang kampung kita tak tahu tiga apa dia. Bila tok guru ayat dia buat lalu. Sebab tu tok guru tu akan tanya dia soal tok guru ayat atau tu. Orang kampung ni tahu ke dia? Sebab bila Nabi ayat ke dia sebagai tok guru dia pada waktu tu. Dia ikut pelakon. Jadi kalau zaman dah ni, apa maksud al-ulama warasatul anbiya, dan Nabi mati dah. Jadi seorang tok guru, seorang ustaz, bila dia ayat satu orang kampung buat, kalau salah dia ayat, orang kampung tak dosa, dia yang dosa. Berat tu. Patut orang kampung tu dah dia buat semua. Kalau dengan maksud ikut Nabi, sebab dia kata ustaz, tok guru, mesti dia ayat hak Nabi. Tu orang kampung dia dekat tu. Jadi kita sebagai ustaz orang kampung ni kena beringat sebab kita menanggung tu. Dia je buat, kita je kena. Dia mu je ayat. Gitulah jadi. Siapa setengah orang kampung tu dia buat amal dia tu guru ayat saja, tak buat tu guru. Tapi orang kampung ni dia buat. Rajin dia buat. Sebab bila tadi. Tanya dia hukum mana sunat apa ni tak tahu kamu satu aku tak jengar ni dia kata. Tapi dia buat. Memang sah ibadat. Sebab tu Syekh ni di India ni Syah Waliullah sebut dalam kitab dia Al-Insaf, nama kitab dia. Dia kata umat Islam dulu zaman Nabi dulu tak tahu. Dia tahu hukum ni kena buat, bukan Nabi buat. Dia tengok Nabi buat, dia tak tahu hukum ni sunat ke. Bahkan wajib pun dia tak tahu. Dia tahu bukan semaya ni wajib, tahu kena buat. Tak buat dosa sebab dia tahu tak buat dosa mana. Bukan kerana hukum wajib, kadang-kadang kerana Nabi ancam kalau tak semaya ni neraka. Maknanya tak boleh kena semaya, lagi semaya. Apa yang dia buat tahajud tak tinggal sahabat sebab dia Nabi buat. Tak ada pula sahabat kata semaya tahajud ni mana sunat muakkadah. Tak ada kita sunat muakkadah, tak ada sebut sahabat. Dia tak kira tu. Bagi dia hak pentingnya Nabi buat. Hak ni Nabi tak buat. Sebab tu kalau kita tengok setara Sayyidina Umar dia ada. Bila dia tengok sahabat-sahabat, ada sahabat-sahabat baru masuk Islam buat tak serupa dengan Nabi. Tak serupa tu. Kerana tak serupa tu yang menjadi masalah pada sahabat. Tak serupa tak dia pun serupa. Tu cara sahabat jaga sunnah. Tu cara sahabat Nabi jaga sunnah. Jadi kita kena tahu juga.
Jadi kalau tu kena beringat dah. Dalam ayat ni seterusnya disebut dengan sebab keimanan mereka itu sudah meningkat itu, sehingga jadi hakul yakin sampai mereka yakin. Bila yakin ni dia tak kira dia nampak Allah. Tak apalah mati pun. Supaya setengah-setengah orang kita dia sanggup berhadapan dengan apa saja. Apa? Kita tu. Kita nampak Allah. Yakin. Tak kira lah. Kena pecah kerja, kau kena dihalau oleh keluarga, tak cara dia. Ini jiwa pejuang dia kena lagu. Tak kira. Lepas tu mak dia kata, kalau mu kena pecah kerja nak akhir kerja. Sebelum ni kerja baru, sebelum ni aku makan, aku mak metang betul juga misal. Dia yakin. Kerja dia bagus ya. Sebelum tu tak ada apa-apa. Kena yakin wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kena yakin ayat ni. Allah beri rezeki kepada seorang ni mengikut dia nak beri. Orang itu kaya dia boleh sekat rezeki. Kenapa? Sebab tu ulama kata rezeki nak mana sebenarnya? Hak duduk dalam beg, hak masuk dalam mulut kita. Hak mana hak rezeki sebenarnya? Cuba fikir. Hak mana hak rezeki? Sekatalah seorang tu aset 2 bilion. Hak tu ke rezeki kan? Hak mana? Doktor kata awak tak boleh makan roti saja. Aset ni 2 bilion dalam bank. Lepas tu rezeki lah tu. Kalau mana? Hak hakikat sebenarnya. Rezeki ni hak kita boleh ni sebab tu hak banyak-banyak tu Tuhan suruh sedekah. Sebab apa? Mu nak makan aku tak habis. Kena tukarlah. Dia tukarlah dia boleh ambil dah ada. Bila ambil dah ada syarat syurga. Dia hak kita makan. Bila dah tua dia sepinggan tak habis makan. Tu pun milih gaya makan. Kau tu tak boleh, kau ni tak boleh kaya ni yang kira lah. Jadi rezeki sebenarnya tu. Kena faham umat Islam jangan tertipu. Kadang-kadang rezeki Allah beri itu tidak rezeki Allah nak uji dia. Nak tengok setara mana. Baiklah kita sedekah kita hak tu kita akan dapat di hari akhirat. Hak tu. Hak kita ada banyak-banyak kan tidak lagi. Sekadar nak suruh orang kata tu tanah dia sekadar gitu saja tu. Tak pandai kita suka sembah cari harta. Bos sekadar nak suruh orang tunjuk tu tanah dia lah tu. Waktu masjid dia buat tu dia tak mari cuma masjid tu tanah dia. Kalau sekadar tu ada tak ada faedah sikit bu hidup atas dunia ni. Wa fadli, dia akan dapat nikmat Allah dan kelebihan. Tengok ayat Quran. Dia akan dapat nikmat Allah dan kelebihan. Sebab boleh nikmat Allah ni kadang-kadang tak ada kelebihan pun. Nikmat Allah dan wa fadli dan kelebihan. Dan dia tidak akan disentuh oleh su keburukan, kejahatan dan sebagainya. Mana orang yang sahabat Nabi. Dia setan tak diganggu dia. Harta tak diganggu dia sebab dia sudah melepasi satu tahap yang tinggi sehingga dunia tidak boleh ganggu dia. Nak boleh lepas tu dia kena diuji oleh Allah dulu. Nak boleh lepas tu kita ni tak sampai tak. Sebab tu kita dengan sebab harta pun boleh terencak perjuangan kita. Dengan sebab isteri pun boleh terencak perjuangan kita. Dengan sebab rakan dengan sahabat pun boleh terencak ibadat kita. Sebab kita tak sampai tahap tu lagi. Sahabat dia lepas dah. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab, para ulama sebut sahabat ni kelebihan dia sebab dia pergi perang. Kenapa ulama sebut gitu? Antara kelebihan sahabat adalah kerana dia pergi perang. Sahabat Nabi ni perang bersama Nabi, tak tinggal lepas Nabi mati dia pergi perang lagi. Cuba tengok Sayyidina Bakar sampai ke akhir hayat dia mati. Sampai Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, semua ni perang apa? Kalau ada peperangan dia mesti pergi. Ini sahabat. Jadi orang lagu ni nak kata dia jadi murtad jauh sekali. Orang siapa ke perang nak jadi murtad jauh sekali. Sebab apa? Perang ni dia peringkat lain tadi. Keyakinan kita dalam ibadah orang panggil dengan sebab dia beza dia. Kadang-kadang seorang itu dia dapat hakul yakin dengan sebab dia duk mengatik, dia duk zikir, tak gaul dengan orang, tak pergi kedai yang takut terlibat dengan maksiat. Dia tak sama sahabat Nabi yang mendapat yakin dengan melalui peperangan. Dia tak sama. Ni nak yang tinggi sahabat ni. Tapi kita boleh juga ketinggian dalam agama. Tetapi sebab tu dia tak ketinggi pada sahabat. Dia tak ketinggi. Kita mungkin kita boleh ketinggian dengan sebab duduk mengatik kita duduk sepuluh kecau pergi ke senang kita ni ada. Sebab lebih boleh kita kita ni no. Senang sahabat Nabi tidak gitu. Kalau kita baca sejarah sahabat Nabi pergi perang tu kat perut lapar pergi macam perang. Lapar tu suku, perang tu suku bagi dia. Kita ni tak ada biji, tak main pada tak ada biji lah. Semaya tu lah. Dia tak boleh nak beza tu.
Maknanya umat Islam ni kira perut ya. Kalau perut terganggu, orang lain pun kena terganggu juga. Seolah-olah lagu tu. Tu tak betul lah tu. Benda tu benda lain. Jadi benda tu payah saja. Dia perlu latihan. Jadi kita tak usah kata kita sendiri pun mungkin tak sampai tahap tu. Tapi bergerak ke arah tu perlu. Sebab tu kalau kita tidak itu, malah kita tak akan faham mana lebih sahabat. Situ lebih dia. Kita cuba tengok sahabat, kita tengok seperti Sayyidina Umar sendiri. Kalau dia balas, tapi kalau kau tu baca ayat Quran senyaplah. Sebab ayat Quran tu soku, balas tu soku. Soku tu tak boleh. Nak klasifikasi hidup lagu tu payah tu. Memang payah. Walam yamsaskum su. Cuba klik, perhati, baca ayat ni, cuba tengok dalam tafsir. Bagi orang yang berujuk Arab ke apa, mereka tidak akan disentuh oleh keburukan. Ni jamin sahabat ni bila dia dia melepasi tahap tu dah. Sebab tu tak mungkin sahabat ni murtad. Kalau ada kata sahabat murtad, dia lawan ayat ni. Dia lawan ayat Quran. Sahabat bisa sampai tahap tu dah. Allah sebut walam yamsaskum su. Mereka tak kena tu benda-benda uduh-uduh dalam agama ni. Sebab dia sudah melepasi tahap tu. Kita tak lepas lagi. Nak lepas mana lepas pun tak lagi. Nak lepas dia kena unggang, kena lepas dulu. Tak bergerak lagi kita atas landasan dakwah. Nak lepas macam mana ujian dia. Sebab tu dalam ayat Quran ada sebut jangan seseorang itu menyangka dia beriman, dia belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ke dia? Ujian adalah agama. Wattaba'u ridwanallah. Dan mereka mengikuti mana keredaan Tuhan. Apa maksud mereka mengikuti keredaan Tuhan itu? Apa maksud? Maka maksudnya maka mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu di mana dapat redha Allah. Mereka pergi situ, mereka ikut tu. Nak pun kejar. Itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Walaupun ada juga setengah sahabat dalam tafsir itu walam yamsaskum su, mana mereka tidak luka, tidak terbunuh dalam peperangan Ahzab itu. Maknanya tak kena benda-benda itu di segi sahih. Tapi orang sampai sahabat tak kena tu ada sampai tahap sahabat, sampai pekat puas, ada seperti yang saya sebut ini, itu ada satu tafsir. Selepas dia puas, sebab tu dia tak akan murtad. Satu kaul poin yang paling besar nak ayat bab sahabat ni. Kenapa ulama menjadikan sahabat itu nilai dia besar sangat sahabat? Sebab sahabat itu bukan bermakna semata-mata bergaul dengan Nabi, bersaing dengan Nabi, hidup bersama Nabi. Kalau semata-mata hidup bersama Nabi, orang kafir pun hidup bersama Nabi. Keluarga Nabi yang tidak Islam hidup bersama Nabi, bahkan dia ni lebih lama hidup bersama Nabi. Misalnya Abu Talib jaga Nabi lebih pada orang lain kena kiranya. Tetapi mengikut ijma'nya dia tu tidak Islam, atau paling kuat kita kata dia tu ahlul fitrah, ahlul fatrah. Paling kuat ahlul fatrah. Ramai dia ulama kata ahlul fatrah. Kalau ulama kata dia Islam tu Syiah. Ulama Syiah bukan ulama kita. Dia tidak Islam. Abu Talib ni tidak Islam. Paling tidak kita kata ahlul fatrah. Ahlul fatrah maknanya kita serah Tuhan. Dia berada di zaman peralihan pada waktu itu. Sebab dia tak boleh terima. Itu paling tidak. Sebab tu masalah Abu Talib tak perlu kita rincang. Tak perlu kita rincang. Sebenarnya kerja kita rincang. Lepas tu kalau kita kata dia Islam, Islam apa buat? Kenapa itu dijadikan isu? Ni sehari dua ni tiba isu pula masuk lagi. Siapa ada pula dua ayat atas masjid. Abu Talib Islam. Kalau kata dia tu hati tu manusia bercium Nabi, nak menimbulkan kemarahan umat. Ni perangai apa sih? Dia guna isu. Ada seorang cikgu ni dalam sehari dua. Sebut. Lepas tu saya sebut dalam kuliah dia ada. So kita kata tak perlu dah. Benar sesat. Katakanlah dia Islam pun tak apa. Kita sebut berdasarkan pada riwayat. Sebab setengah ulama kata dia ni ahlul fatrah. Baik, Islam itu semua kepada Allah SWT. Kalau kita kata dia Islam, berarti kita tak boleh mengkafirkan sahabat Nabi. Tak ada lesen tu. Tak boleh. Jadi benda-benda begitulah dia. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah itu maha
mempunyai kelebihan yang sangat besar. Jadi kita kalau kita nak kelebihan, kita kena ambil kelebihan yang Allah beri. Sebab Allah tu dia mempunyai kelebihan yang sangat besar. Jangan kita cari kelebihan daripada manusia. Sebab manusia ni kelebihan dia pun berpunca daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak ada kelebihan secara individu, secara sendiri, mustaqillah, tak ada. Dia dapat kelebihan daripada Allah, maka kita ambil daripada Allah. Allah lah yang maha luas, maha besar kelebihan dia. Jadi ayat ni, hujung ayat ni kita kena kejar apa yang ada pada Allah SWT. Jangan kita cari apa yang ada pada manusia. Rugi kita tu. Baik, kalau kita buat sesuatu kerana untuk orang puji, bila dia puji boleh ke apa kita? Bila dia puji, bila seorang itu suka pada kita, boleh ke apa kita? Tapi kalau Allah suka pada kita, Allah reda pada kita, apa yang kita dapat? Dunia akhirat kita dapat. Itu kelebihan. Kalau Allah sayang pada kita, Allah reda pada kita, Allah puji, mendapat pujian, kita dapat surga. Lepas tu kalau manusia suka pada kita, kita tinggal Allah kerana takut pada manusia, apa dia kita dapat? Tak ada apa. Tak ada apa. Tu mak Islam dia ada hakikat. Itu hakikat agama ni, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitulah hadirat. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada pagi ini memberi satu kekuatan pada kita. Kita ni dalam beragama ni seperti kita makan lah. Kita kalau nasi jatuh terlantar tak makan dah. Apa? Kotor, takut tak pada nasi dah. Begitu juga ibadat apa, kena pilih lebih pada tu lagi. Kena cek ibadat lebih daripada kita pilih makan ni lagi. Kalau tidak, kalau makan silap makan dia buruk. Agak ibadat dia silap buat, dia tidak silap buruk, dia paharap lagi pada tu. Gitulah hati-hati. Mudah-mudahan perbincangan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.